Kita melaksanakan MCO ni ialah persiapan kita dalam ramalan kita 3 minggu lepas yang mana kita rasa ada gelombang ketiga ataupun kita panggil tsunami. Walau bagaimanapun yang jangkitan di kalangan jemaah tabligh tu memang kita tak sangka ya, sebab kita maklumkan 9 bulan. Apa yang kita pasti ialah masa cuti sekolah ramai di antara warga negara Malaysia yang melancong ke luar negara. Dan saya dimaklumkan ada satu kementerian 8,000 pelancong ataupun 8,000 warga kementerian tersebut telah pun diluruskan ataupun telah pun beli tiket dan sebagainya untuk melancong, contohnya ke Jepun, Korea dan sebagainya. Walaupun pada masa itu kita telah kenal pasti negara China, Jepun, Korea, Itali dan Iran ialah negara-negara yang ada sekatan perjalanan dan juga negara yang berisiko tinggi. Jadi kalau mereka 8,000 hanya ambil satu kementerian 8,000, katalah dengan anak beranak semua 4 orang, katalah suami isteri dengan anak 2 orang, 32,000. Jadi mereka pergi ke luar negara melancong dan kita dah tahu gelombang kedua melibatkan warga negara Malaysia dan mereka adalah kes-kes import. Maksudnya kalau kita tengok kes 23, satu keluarga pergi ke Jepun dan balik positif. Jadi kita takut bila 30,000 ataupun 32,000 daripada pelancong warga negara Malaysia yang melawat ke Korea, Jepun, Itali dan sebagainya, apabila mereka kembali ke Malaysia, maka kita mungkin akan dapat kes import atau kes import yang mendadak exponentially spike. Jadi dengan jangkaan tu ataupun ramalan pada masa tu, jadi seelok-eloknya kita mungkin tak ada kemampuan untuk kita asingkan 30,000 orang. Ini hanya satu kementerian. Kalau melibatkan lebih ramai orang, jadi kita tak ada kemampuan nak letakkan mereka di pusat-pusat kuarantin contohnya. Jadi kaedah yang sebaik-baiknya ialah melaksanakan MCO. Jadi MCO maksudnya duduk di rumah, pastikan 2 minggu lepas ada sejarah perjalanan ke luar negara, duduk dalam rumah. Jadi bila duduk dalam rumah, kita boleh kuarantin di rumah. Dan iaitu tindakan yang pertama. Yang tindakan yang kedua ialah untuk Kementerian Kesihatan meningkatkan kesihatan awam, tindakan kesihatan awam, public health response, iaitu kita akan bekerjasama dengan pihak polis menggunakan kaedah-kaedah yang terkini. Contohnya tracking AI teknologi, mana kita dapat mengesan kumpulan-kumpulan sasaran yang berisiko tinggi. Dan kita akan menggunakan teknologi ini untuk targeted approach, iaitu kita akan mengesan, lepas mengesan kita akan menguji dan lepas menguji kalau positif kita akan bawa asingkan keluarkan pada komuniti. Kalau negatif, kita akan syorkan duduk dalam rumah untuk kuarantin 14 hari. Dan kita yang positif, kita akan rawat di hospital dan sebagainya. Jadi kita mungkin dapat kesan dari peringkat awal, iaitu peringkat pertama dan kedua. Kalau kita dapat kesan daripada kes positif peringkat pertama, iaitu tak ada gejala, peringkat kedua ada gejala tapi gejala ringan, maka keupayaan mereka untuk sembuh tu ada lebih tinggi daripada kalau datang pada peringkat yang dah sesak nafas, yang dah hampir biru, kita kena bagi bantuan pernafasan peringkat keempat dan kelima. Jadi itulah tindakan kita, iaitu active case detection. Dan kerjasama ni kita jalankan bersama dengan kementerian-kementerian yang lain, polis dan juga angkatan tentera dan juga kita ada teknologi, gunakan teknologi AI bekerjasama dengan MC dan kementerian yang lain. Dan yang ketiga ialah tindakan kita untuk menjalankan pembersihan dan juga nyah kuman dan nyah jangkitan COVID-19. Dan ini kita bekerjasama dengan PBT dan juga DBKL untuk kita melaksanakan pembersihan dulu, lepas tu disusuli dengan nyah kuman di kawasan tersebut ataupun kawasan awam. Dan kita pakai panduan daripada Pertumbuhan Kesihatan Sedunia, cara nak melaksanakan kimia yang perlu digunakan dan sebagainya.